adalah dari aspek usaha untuk membangunkan semula penempatan dan juga pembangunan di kawasan-kawasan yang terjejas, dan usaha-usaha secara spesifiknya apa yang patut dilakukan daripada sekarang dan juga untuk jangka masa panjang. Bersama saya pada ketika ini Profesor Dr. Zulkifli Yusof yang merupakan Dekan Pendidikan Bersekutu untuk skop air, pembangunan air di Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih Prof sudi bersama kami pada pagi ini. Waalaikumsalam. Baik, jadi selepas berlakunya episod banjir yang sangat-sangat dahsyat dan sekarang ini giat dilakukan usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Yang paling utama ketika ini dan juga untuk jangka masa panjang pada pandangan Prof. Terima kasih kerana memanggil saya dalam Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Anggaran awal yang dibuat untuk kerosakan lebih kurang 1 bilion ringgit berlaku dalam masa yang begitu singkat, dan ini tidak termasuk kos umpamanya yang kita tak dapat ukur dengan wang ringgit, psikologi, hilang peluang untuk membuat aktiviti harian dan sebagainya. Dan kita lihat juga begitu banyak kemusnahan yang berlaku, rumah yang hanyut lebih kurang 1,800 buah. Jadi saya rasa langkah-langkah pembangunan semula ini boleh bagi kepada yang jangka pendek yang segera dan juga langkah-langkah jangka panjang. Pada saya yang paling penting sekarang ini ialah kita kena bantu mangsa yang hilang rumah tu dan perlu ditempatkan semula ataupun diadakan rumah-rumah sementara yang mereka boleh duduk. Jadi keadaan mereka duduk dalam kemah yang tidak berdinding, kena nyamuk dan kena hujan pada waktu malam adalah sangat menyedihkan. Jadi saya rasa yang pertama sekali ialah strategi untuk menyediakan perumahan yang memadai, berpatutan dari segi harga dan dapat dibina dengan cepat. Kita juga boleh melihat bahawa kebanyakan daripada masa-masa banjir ini adalah mereka yang duduk di kawasan riparian zone ataupun di kawasan sepanjang sungai yang memang keadaan seperti itu, kawasan seperti itu adalah sebenarnya terdedah kepada banjir. Kita boleh kata bahawa mungkin ini berlaku 40 tahun sekali dan sebagainya. Tetapi yang kita kena lihat ialah bila ia berlaku, kemusnahan akan begitu besar, dan dengan trend banjir yang kita lihat naik dengan begitu mendadak, mungkin tak sempat bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Jadi perumahan tu mungkin dalam bentuk yang kita gunakan mungkin juga, walaupun ini bencana, tetapi mungkin ada hikmah dan ini mungkin ada titik tolak untuk membangunkan semula dengan lebih mapan, lestari dari segi perumahan sepanjang sungai dan sebagainya. Kita tidak pernah menjangka magnitud sebegini berlaku di negara kita. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat risiko berlakunya banjir ataupun berulangnya semula banjir di kawasan tersebut, ada kawasan-kawasan yang telah pun biasa mengalami banjir setiap tahun, dan dalam masa sama ada juga beberapa kawasan yang tidak pernah dilanda banjir sebelum ini, tetapi baru-baru ini dilanda banjir. Jadi dalam kita mengukur risiko yang berlaku di kawasan-kawasan tersebut, macam mana kita nak memastikan bahawa kawasan ini memang berisiko, kawasan ini kita pengukuran itu macam mana, Prof? Sudah tentulah kawasan yang rendah dia akan mempunyai risiko yang paling tinggi. Tapi satu lagi aspek yang kita kena lihat ialah bila kita bincang tentang banjir ni, dia punya langkah pencegahan adalah langkah pencegahan berdasarkan kepada fenomena yang ekstrim. Umpamanya kalau kita nak buat langkah pencegahan untuk banjir 50 tahun, mesti ada struktur-struktur yang boleh mengurangkan kesan untuk banjir sebesar itu. Selalunya dia banjir tahunan mungkin dia tidak besar, tetapi sekali dalam 50 tahun, sekali dalam 100 tahun itu membuatkan kesan yang sangat besar. Jadi kita kena bersedia menghadapi banjir yang terbesar dalam sejarah. Dan ini sebenarnya boleh diramalkan. Bukan ramal secara tepat, tapi maknanya dia punya istilah ialah kebarangkalian. Jadi kalau kata banjir 100 tahun, maknanya ialah chance ataupun kebarangkalian untuk banjir itu berlaku dalam mana-mana tahun adalah 1%. Jadi dia punya struktur umpamanya empangan ataupun tebatan banjir lain mestilah dapat mengurangkan kesan banjir yang saiznya 100 tahun banjir, sangat besar. Jadi umpamanya bahawa ini adalah orang kata dalam 40 tahun sekali. Dan dia telah berlaku 3 kali sejak daripada tahun 1920-an, 1927, 1967 dan sekarang yang terbesar. Jadi banjir itu sebenarnya lebih kecil daripada 100 tahun. Mungkin dalam lebih 40 dan sebagainya. Jadi kita kena bersedia menghadapi magnitud banjir yang terbesar dalam semua masa. Jadi persediaan pencegahan dan SOP-nya pun mestilah selari dengan banjir terbesar dalam sejarah. Tak boleh
kita menjangka banjir tahunan saja, tapi banjir skala terbesar yang kita ketangani. Okey, kalau kita ingin melihat dari sudut skala memang apa yang berlaku tahun ini sangat besar. Walau bagaimanapun jangan kita lupakan tahun lalu episod banjir yang sangat teruk juga melanda negeri Terengganu, negeri Pahang. Dan itu juga di luar jangkaan walaupun tidak sebesar tahun ini. Jadi mampukah kita mengejar ataupun kita berlumba dengan masa supaya persediaan kita itu dapat kita siapkan sebelum sebarang risiko itu berlaku dengan lebih besar lagi sebelum ini. Okey. Sebelum tu di Johor 2006-2007 tu sangat besar juga dan berlaku 2 kali juga. Ada gelombang kedua. Kemudian di Terengganu dan di Pahang. Di Sabah juga pernah berlaku banjir yang dahsyat juga. Kalau kita lihat Kelantan dia ada satu taran yang sangat besar. Okay. Lebih kurang 88% daripada negeri Kelantan itu adalah lembangan Sungai Kelantan. Dan dalam lembangan Sungai Kelantan itu sebenarnya tidak ada satu struktur yang besar yang boleh menahan banjir. Kita cuma ada empangan pergau. Okay. Empangan pergau itu adalah empangan yang dibina untuk menghasilkan jana kuasa. Jadi pada masa itu tantangan untuk membina dam ini sangat kuat. Jadi TNB dia cuba optimize dia punya saiz waduk atau reservoir tu sekecil yang mungkin tetapi boleh memberikan head yang cukup untuk menjana tenaga. Baik. Dalam masa sama oleh kerana reservoir ada kecil dia tidak dapat menampung ataupun mengurangkan kesan banjir. Mungkin sudah tiba masanya. Kita lihat balik strategi yang lebih bersepadu umpamanya dengan membina struktur dam di bahagian hulu. Mungkin banyak tantangan, ini banyak tantangan daripada orang lain sebabkan dam sekarang tak popular. Tetapi kita boleh membuat multi-purpose dam. Dam berbagai guna. Kita boleh buat dam empangan untuk pencegahan banjir. Dalam masa sama boleh dijadikan empangan untuk bekalan air. Dalam masa sama boleh digunakan untuk kontrol sedimen. Jadi ada 3-4 fungsi dan kita boleh buat rekreasi, boleh buat aquaculture untuk mendapatkan ROI yang lebih baiklah. Kalau kita buat untuk tenaga saja mungkin dia tidak ekonomik, tetapi kalau kita buat untuk multi purpose dia menjadi lebih ekonomik. Tapi kontroversi tetap ada. Kontroversi tetap ada. Dan kita kena buat benefit cost analysis yang termasuk juga kesan pada alam sekitar, kesan pengurangan banjir dan sebagainya. Dan akhirnya kalau kita punya analisis bagus, kita kena convince the people lah. Maknanya important ini memerlukan satu ruang perbincangan yang khusus mengenai penggunaan empangan kerana dari situ banyak skop-skop yang perlu dipahami. Walau bagaimanapun Prof menyebut tentang penyediaan rumah penempatan sementara khususnya bagi mangsa-mangsa banjir. Kita cuba mendapatkan laporannya daripada Syuhada Dato' Hashim di Gua Musang ketika ini yang membuat liputan khusus mengenai penempatan sementara di sana ataupun kemah-kemah yang disediakan. Assalamualaikum, selamat pagi Syuhada. Waalaikumsalam, selamat pagi, Hezri. Okey. Syuhada berikan gambaran mengenai kemah sementara ataupun penempatan sementara yang dibangunkan, dibinakan untuk penduduk di sana. Silakan. Okey, mereka yang terjejas banjir dan kehilangan tempat tinggal di Gua Musang di Kelantan ini bakal diberikan penempatan sementara dalam bentuk kemah sebelum penempatan kekal untuk mereka siap dibina nanti dalam satu jangka masa. Dan penempatan kemah sementara ini merupakan yang pertama seumpamanya dalam usaha membantu mereka yang terjejas banjir meneruskan kehidupan dengan lebih ada privasi lah. Dan memandangkan sesi persekolahan yang akan dibuka beberapa hari lagi, mereka yang berada di pusat pemindahan banjir di sekolah-sekolah yang terlibat akan dipindahkan ke kemah-kemah sementara yang disediakan ini. Dan penempatan sementara ini dihaskan untuk keluarga yang hilang tempat tinggal, terutama mereka yang tinggal berhampiran dengan sungai di sekitar Gua Musang ini. Jajahan Gua Musang merupakan kawasan pertama dikenal pasti dan di Kuala Kerai akan menyusul pembinaan kemah-kemah ini mungkin hari ini ataupun mungkin esok. Dan kemah yang didatangkan di dalam kotak ini mengambil masa 30 hingga 40 minit untuk siap dipasang satu kemah. Dan Hezri, dalam masa 3 hari saya berada di sini, semua kemah sebanyak 100 kemah telah pun siap dibina di sini dan semalam progres dia telah pun dibina fasiliti-fasiliti seperti
ada tiang elektrik, ada kawasan untuk surau seperti surau sementara untuk mereka solat, ada tempat mandi, ada tempat masakan dan sebagainya. Kira kawasan kemah itu dibina satu komuniti yang lengkap oleh kerajaan. Dan konsep penempatan kemah ini merupakan komuniti yang sempurna di mana ia mempunyai segala fasiliti yang saya sebutkan tadi. Dan kemah yang digunakan merupakan kemah jenis tahan lasak mengikut piawaian antarabangsa dan mempunyai aliran udara sistematik. So siapa yang tinggal dalam tu tak akan berasa panas lah sebab ada aliran udara yang sistematik serta ada penghadang untuk memisahkan ruang dalamnya untuk keselesaan penghuninya. Dan setiap set kemah disertakan dengan pack survival keluarga yang mengandungi beg tidur, peralatan masakan dan set kanak-kanak, dan kemah tersebut boleh memuatkan 5 hingga 6 orang dalam satu masa, Hazri. Okey. Dari sudut ketahanannya, berapa lama mungkin ia boleh bertahan sebelum masa-masa mungkin akan mendapat penempatan yang lebih tetap? Apabila saya bertanya kepada NGO yang menyediakan kemah ini iaitu Shelter Box, mereka kata kemah ini boleh bertahan 6 hingga 12 bulan untuk digunakan kerana ia dibina daripada jenis material yang begitu tahan lasak dan diguna juga di negara-negara lain. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Syuhada atas liputan yang dibawakan. Sangat memberangsangkan ya pengembangan yang dibawakan itu. Okey, itu satu sudut ya dari sudut penempatan. Untuk jangka masa panjang, bagaimana pula Prof? Kerana bukan saja melibatkan perumahan tetapi juga mungkin infrastruktur lain, ya, kemudahan-kemudahan yang lain. Selain daripada pencegahan empangan tadi, saya rasa perlu juga kita ada menilai semula penyumbang lain, umpamanya faktor guna tanah. Faktor guna tanah yang banyak dikatakan oleh, yang ramai yang dikatakan oleh banyak pihak bahawa umpamanya pembalakan merupakan perkara yang menyebabkan banjir lebih serius. Sebenarnya dalam konteks ini kita perlu melihat secara keseluruhan seluruh lembangan. Apakah aktiviti-aktiviti lain yang boleh menyumbang kepada memburukkan lagi keadaan banjir. Sudah tentulah umpamanya operasi pembalakan juga memberikan kesan. Tetapi kita jangan lupa bahawa banyak lagi aktiviti guna tanah dalam tadahan, umpamanya aktiviti pertanian, peladangan, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dari segi impak, bila berlaku hujan yang lebat, aliran permukaan itu selalunya datang daripada kawasan yang mampat. Jadi sumber utama adalah jalan-jalan ladang, jalan-ladang hutan dan sebagainya. Jadi kita perlu juga mengadakan ataupun memastikan bahawa amalan perhutanan, amalan pertanian, amalan ladang ini mengikut spesifikasi ataupun amalan terbaik, panduan yang ditetapkan. Sebenarnya memang ada. Panduan itu memang semua ada. Jadi umpamanya dalam pembalakan dia ada reduce impact logging. Dan memang ada panduan-panduan yang telah ditetapkan Jabatan Perhutanan. Tapi bila kita lihat dalam konteks kumulatif tu, sebenarnya kalau kita lihat kawasan pertanian tu lebih besar, jauh berbanding dengan kawasan-kawasan perhutanan. Jadi kita lihat secara balance, secara seimbang, kesan daripada pertanian, kesan daripada ladang kelapa sawit, kesan daripada ladang getah dan juga kesan daripada aktiviti perhutanan. Supaya kita tidak memberikan satu formula yang salah. Bila kita cuba menangani masalah ini masa depan secara keseluruhan dalam satu lembangan. Malah kalau kita lihat bahawa aktiviti pertanian umpamanya kelapa sawit, dia lebih intensif dalam menyebabkan tanah yang mampat, sebabkan bila nak tuai buah kelapa sawit itu dia gunakan mesin. Kalau getah pula dia manual. Jadi kalau ladang getah berbanding ladang kelapa sawit, kesan hidrologi dari segi hakisan dan juga potensi banjir lebih besar berbanding dengan getah dan juga berbanding dengan hutan. Jika kita mahukan perubahan tersebut berlaku dan juga cepat, berapa lama Prof? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Secara ringkas? Saya rasa dalam 5 tahun kita boleh ada satu planning yang kuat, apakah struktur pencegahan banjir yang perlu ada dan mungkin sudah boleh dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Bergantung juga kepada keuangan. Dan ini faktor yang sangat penting dan saya rasa ini adalah juga kes yang sangat unik di mana peranan NGO sangat baik.
Okey. Kalaulah peranan NGO boleh diteruskan membantu kerajaan dalam aspek ini, saya rasa ia akan lebih cantik. Baik. Terima kasih banyak-banyak Prof atas pandangan yang diberikan. Prof Dr. Zulkifli dan juga pasukan akan turun ke sana ya, ke Kelantan ya, untuk melakukan tinjauan awal dan juga penyelidikan untuk mengenal pasti punca-punca dan juga antara langkah yang boleh dilakukan untuk mencegah daripada berlakunya sebarang bencana yang berskala maha dahsyat seperti yang kita saksikan di penghujung tahun lalu dan juga mungkin limpahannya masih lagi berlaku sehingga sekarang ini.